pun pada petang ini kita akan mengikuti satu program yang dinamakan sebagai program Syabas. Syabas tersebut merupakan sharing best practices at SIG. Ini yang dibuat oleh USTP, Pejabat Pendidikan Daerah SIG, untuk tujuannya khusus untuk membantu rakan-rakan guru semua yang ada untuk kita berkongsi amalan baik ataupun kaedah pelaksanaan PDP kita, terutamanya dalam situasi PDPR sekarang, supaya PDP kita itu akan menjadi PDP yang lebih baik dan lebih berkesan. Di samping itu juga program ini juga kita rancang supaya perkongsian ini dapat digunakan oleh rakan-rakan guru semua untuk meningkatkan kemahiran pada diri masing-masing. Kemahiran pada diri tuan-tuan dan puan-puan, ataupun kita kata merupakan satu kemahiran barulah ataupun perkara baru, ilmu baru yang kita boleh sama-sama pelajari dan sama-sama kita gunakan. Kita nak apply balik ini dalam keadaan kita PDPR ini bersama dengan anak-anak murid kita di dalam kelas PDPR kita, supaya apa yang kita buat itu akan lebih memberi kesan yang baik kepada penyampaian kita dan seterusnya dapat diterima dengan baik oleh anak-anak murid kita semua, insyaAllah. Jadi kami di PPDC merancang supaya kita boleh berkongsi, dan kepada rakan-rakan lain yang ada bersama kita pada petang ini, khususnya guru-guru dari daerah SIG ini, jika ada kelebihan-kelebihan atau kemahiran-kemahiran yang kita ada pada diri kita, boleh berkolaborasi bersama melalui USTP PPDC. Jadi saya pun tak mau bercakap panjang pada petang ini sebagai meraihkan sahabat kita Cikgu Aizat pada petang ini untuk beliau melaksanakan perkongsian bagi menggunakan kaedah penggunaan StreamYard dalam PDPR. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat dikutip hasilnya oleh semua rakan-rakan guru yang ada, dan ianya mungkin dapat meningkatkan kemahiran kita untuk menjamin bahawa penyampaian PDPR kita akan lebih berkesan dan lebih baik pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu daripada saya untuk rakan-rakan semua yang ada pada petang ini. Semoga apa yang kita buat ini akan memberi manfaat dan memberi impak yang besar pada sistem pendidikan khususnya di daerah SIG dan seterusnya untuk negeri Kedah umumnya. Jadi setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Cikgu Asli selaku Rustia petang ini. Selamat berkolaborasi. Okay, terima kasih Cikgu Zaidi bin Nordin, Timbalan PPD Pembelajaran PPDC. Cuma peringatan daripada pihak Rustia, yang pertama, nanti waktu bengkel tolong tutup mic. Kemudian kalau ada soalan, kalau apa yang saya dapat makluman daripada Cikgu Aizat, dia tak kisah, maksudnya kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya terus dengan Cikgu Aizat. Dan yang kedua adalah saya ulang sekali lagi, pendaftaran kehadiran boleh daftar di pautan yang saya share di ruangan chat. Jadi tanpa membuang masa, saya silakan Cikgu Aizat. Cikgu Aizat. Okay, terima kasih Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Tuan Penolong PPD, Sektor Pembelajaran Cikgu Zaidi, para pengetua, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Okey, saya Cikgu Muhammad Aizat bin Mat Nasir daripada Sekolah Menengah Agama Irsyadiah. Okey, so hari ini saya akan berkongsi bersama guru-guru berkaitan dengan penggunaan StreamYard. Okey, di mana StreamYard ni kita seolah-olah kita ada satu studio kita sendiri dan kita setting studio kita dan kita boleh live secara automatik. Okey, so masuk di situ kita macam buat satu live, okey, dan kita channelkan kita punya live itu terus kepada YouTube melalui YouTube channel kita lah. Okey, so dalam saya punya perkongsian saya pada hari ini, saya buat benda yang simple dahulu Cikgu. Okey, maksudnya benda yang maksudnya Cikgu boleh ikut secara orang kata secara mudahnya
Okay, kita akan pergi bagaimana untuk mendaftar menggunakan StreamYard secara percuma. Dan bila dah cikgu dah daftar, tapi kalau cikgu baru nak daftar sekali dengan saya ni, saya tunjukkan cara daftar, cikgu kena tunggu dalam kurang lebih 1 hari. Kan, mungkin cikgu lepas ni boleh tengok rakaman lah bagaimana kita nak teruskan untuk kita pergi ke broadcast dan kita nak set up kita punya studio kita sendirilah secara atas talian. Okay cikgu? Okay, so sekarang saya kongsi dulu skrin saya. Okay. Okay. Cikgu boleh nampak ada skrin di depan cikgu Create your account. Ada Okay. Ada. Okay, terima kasih. Okay. So sekarang macam ni. Untuk permulaannya, okay, permulaan cikgu hanya type StreamYard saja. Okay, di Google. Okay, so cikgu tekan StreamYard. Ini untuk permulaan lah. Okay, saya ajar kata perlahan lah kan. Maksudnya kalau saya ajar cepat takut cikgu tak boleh catch up, so kita buat slow jugalah. Tak apa, so okay, no problem. Tak ada masalah. Okay, so mudah saja. Di sini cikgu akan dibawa ke ruang ni. Okay, di ruang StreamYard untuk cikgu daftar. Okay, so kita tak boleh login dulu, kita get started. Maksudnya kita mula start adalah dengan masukkan cikgu punya Gmail cikgu. Okay. Ini contoh Gmail yang ada. Okay, sebab account ni dia tak ada lagi StreamYard tu, saya try buatkan lah. Okay, cikgu masukkan saja Gmail. Okay. Hit to login code. Nanti dia akan hantar kod ke dalam email cikgu. Okay, secara automatik. So kita buka. Okay, sekejap kita buka Gmail kita. Okay. Dia tengah loading cikgu, sekejap. Cikgu buka Gmail terus, so dia akan terus hantar kod. Maksudnya StreamYard ni dia tak perlu ada password. Maksudnya setiap kali cikgu nak login, okay, so dia akan hantar kod lah untuk kod keselamatan lah untuk rujukan cikgu. Okay. Okay, dapat tak? Your friend, okay, pergi ke StreamYard login code kan? Okay, cikgu pergi ke StreamYard login code. Saya akan buka. Okay, so cikgu just copy saja dan paste ke mana? Paste ke 6 digit yang dikehendaki. Okay, masukkan dalam ruang 6 digit kod dan loginkan sahaja. Okay, so dia akan masuklah. Maksudnya dengan rasminya, okay, cikgu dah join lah tim StreamYard ni. Mudah saja untuk pendaftaran. Okay, okay, so di sini dia akan keluar. Okay, cikgu ni sebagai apa? Adakah education, small business dan sebagainya lah. So biasanya kita ambil education lah kan. Okay, so cikgu teruskan. Okay, dia akan bawa kepada StreamYard ni lah. Okay, sekarang saya nak orang kata bagi pendekatan pada cikgu bagaimana kita nak link terus pada YouTube dulu. Okay, link pada YouTube di sini cikgu boleh tengok lah. Kita boleh link pada Facebook page, group, profile, okay, dan sebagainya lah kan di sini. Tapi kita sini kita tengok pada YouTube channel. Okay, kita tekan kat YouTube channel. Okay, ni orang kata baru-baru kita nak daftar lah. So kita sign in lah. Okay, kita punya YouTube account. Okay,
Okay, so cikgu dah sign. Cikgu teruskanlah. Okay. Okay, so dah ada lah kat sini kan. So, di sini cikgu kata open YouTube live ni. Okay. Okay, so maksudnya dia dah link terus dengan YouTube kita lah. Di sini. Okay. So, di sini cikgu perlu tunggu lebih kurang 24 jam ataupun dalam masa 1 hari untuk dia aktifkan akaun cikgu dengan YouTube channel cikgu. Cikgu kena tunggu lebih kurang masa 24 jam. Okay. So, untuk pendaftaran setakat ni dah selesai lah cikgu, tak ada masalah. Okay, so ada apa-apa pertanyaan tak nak tanya pada saya untuk pendaftaran? Okay, untuk bahagian pendaftaran, ada apa-apa nak tanya cikgu? Okay, so Boleh tanya, boleh tanya. okay. Mudah saja kan? Secara percuma untuk pendaftaran. Okay, Ustazah Ainus angkat tangan. Ada apa-apa soalan Ustazah Ainus? Okay, Cikgu Jaya. Ada apa-apa soalan Cikgu Jaya? Okay, kalau tak ada, Assalamualaikum tuan. teruskan. Boleh Terus kepada ulang secara ringkas. Tuan. Ulang sekali lagi secara ringkas ya. Ya Untuk saya. pendaftaran tu. Oh, Ulang boleh, tak ada sekali masalah. lagi Okey secara saja. ringkas. Okey, tak ada masalah. Boleh. Okey. So kita keluarkan balik lah. Selamat petang cikgu, Ya, selamat cikgu, petang. Selamat petang cikgu. Ya saya, cikgu. Saya Puan selamat petang, Jaya cikgu. dari daerah Kuala Medayan. Ya. Mohon kerjasama cikgu Ya. slow sikit, nak terlalu cepat. Okey, tak apa. Saya ulang balik lagi sekali, tak apa, tak ada masalah. Okay, thank you. Thank you for your sharing. Okey, welcome. Okey, welcome. Okey, sekejap cikgu Saya buka balik. Okey. Saya share dulu. Okey. Okey, cikgu nampak skrin di depan ni. Okey, mula-mula untuk cikgu daftar, cikgu search StreamYard. Bila cikgu dah search, cikgu tekanlah StreamYard. Okey. So dia akan bawa kepada pendaftaran cikgu lah. Okey, untuk yang pertama kali. Okey, ni sekejap saya tak log. Okey, log up saya punya akaun sekejap cikgu. Okay, so maksudnya dia akan bawa kepada sini lah, kepada cikgu punya kata pendaftaran lah. So cikgu pergi ke get started. Okay, cikgu masukkan email Gmail cikgu. Email Gmail cikgu. Okay, cikgu dah masukkan email cikgu pergi get login code. Okey, tadi sebab saya dah daftar dah akaun ni. Dia dah ni lah. Apa cikgu, nanti cikgu akan tengok balik, boleh cikgu? Cikgu tengok balik rakaman cikgu. Sebab ini dirakam. Cikgu Boleh. Sebab bila saya dah daftar, dia tak boleh daftar kali kedua lah. Okey, sama. Okey, tak ada masalah cikgu. Okey, tak ada masalah. Okey cikgu. Okey. So biasanya begitulah cikgu. Cikgu just pergi ke pendaftaran tadi tu, masukkan email, dia akan hantar kod. Lepas tu cikgu follow balik dia punya instruction. Dia akan terus link terus dengan channel YouTube cikgu yang cikgu daftar di bawah StreamYard.
So cikgu kena tunggu 24 jam lebih kurang satu hari untuk pengesahan, dan keesokan harinya cikgu boleh gunalah. Okey, settle cikgu lah. Okey, sekarang kita pergi kepada satu akaun. Akaun ni saya dah aktifkan lah. Saya bersama dengan cikgu Ustaz Solihin. Saya rasa ramai yang kenal kat Kuala Budaya. Saya bersama Ustaz Solihin ni yang belajar lah sama-sama dengan dia untuk orang kata ada satu akaun yang dikenali sebagai akaun pendidik lah. Kami kongsi diorang dan kami guna satu akaun yang sama, di mana akaun ni berbayar lah dalam 100 lebih lah, lebih kurang. Dalam 100 lebih kita orang kongsi bayar lah. Okay, so saya tunjukkan dekat cikgu. Okay, macam mana SIM Guide ini berfungsi secara apa tu? Secara yang sebenar-benarnya lah kan. Okay, secara atas talian yang sebenar-benarnya lah. Okay, kita tengok. Okay. Boleh nampak skrin cikgu? Okay, tengah loading. Okay, ini dah ada. Okay, so ni kita kata kita dah daftar, settle semualah. Cuma, okay, sekarang kita nak start untuk kita punya proses lah. Proses maksudnya kita nak buat live dengan pelajar. Okay, macam mana? Mudah saja. Okay, so cikgu tekan di sini, login. Okay, tekan login. Okay, cikgu tekan login. Okay, so masukkan saja email cikgu. Okay, email cikgu. Okay, so get login lah. So kita kena dapatkan apa? Kita kena dapatkan kod. Okay, di mana kod itu dihantar dengan menggunakan email. Okay, so saya buka Gmail saya. Okay, so dia hantar kod. Just copy. Mudah saja cikgu. So tak nak pening-pening nak hafal. Kadang-kadang saya pun lupa juga saya punya password. Dia mudahlah sini kan. So kita copy dan kita pergi ke 6 digit code, kita paste kod tersebut. Okay, kita login. Sekejap kod dia tak boleh baca, sekejap. Sekejap cikgu supaya see. Okay, sekejap cikgu dia ada masalah sikit. Kita just copy. Okay, paste balik. Okay. Sekejap saya try lagi sekali cikgu, maaf Cikgu Izzat tadi pakai akaun headcount lah tadi. Betul. Yang tu kita kena tunggu 24 jam nanti. Ini ada akaun yang baru yang biasa saya guna. Okey. Biasa kita kena ni lah, terus ke sini lah cikgu. Dia baru keluar cikgu. Dia lewat sikit, lambat sikit. Sekejap cikgu okey. Kita copy cikgu dan paste kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Okey cikgu, alhamdulillah berjaya masuk. Okey. Okey, so dia akan bawa cikgu kepada maksudnya broadcast lah. Kita panggil sebagai broadcast. Maksudnya cikgu boleh setting cikgu punya video pembelajaran secara live dengan menggunakan StreamYard ni lah. Okay, bila cikgu tengok kita ada broadcast di sini, cikgu pergi ke create a broadcast. Okay, sekarang create a broadcast, dia ada new broadcast and dia ada use pre-record video. Okay, untuk pre-record video ni untuk yang berbayar sahaja. Ataupun yang tu advance sikit lah. Tapi saya tak bahajak untuk ajar yang ni lah. Maksudnya yang nombor 2 ni cikgu boleh record sendiri video dan hantar terus kepada StreamYard dan akan link pada YouTube. Okay, sekarang kita pergi ke new broadcast sebab kita nak buat live.
Okay, kita pergi ke new broadcast. Kita tekan, okay di sini dia akan ada beberapa ni lah pilihan yang cikgu masukkan channel YouTube cikgu. Okay, macam sini saya dah masukkan channel YouTube saya Aizat Upsi. Okay, so just saya tekan saja channel YouTube saya dekat broadcast tu ni. Okay, dia akan keluar semua ini maklumat-maklumat yang perlu cikgu isikan. Okay, biasanya macam ni kita terus dalam keadaan pembelajaran lah kan. Bila kita rasa bila kita tengok pada title ni merujuk pada tajuk lah. Contohnya saya ajar subjek perniagaan SPM. Okay, bagi contoh katakan bab 1, saya tulis bab 1 sumber manusia. Okay, bab 1 sumber manusia. Itu dah tajuk kita. Okay, description ni kita lebih pada standard kandungan atau standard pembelajaran lah. Kata 1.1, okay, pengenalan. Ni saya letak je juga Kata pengenalan sumber manusia. Katakanlah 1.2 sumbangan sumber manusia. Itu saya letaklah sumbangan sumber manusia. Okay, contohlah kan. Okay, ni orang kata standard pembelajaran cikgu lah. Terpulang daripada cikgu description ni cikgu nak letak objektif pembelajaran ke, mungkin arahan pada pelajar ke, mungkin apa-apa kata-kata semangat ke, terpulang pada cikgu lah. Okay, lepas tu privacy ni biasanya kita letak public lah. Maksudnya kalau cikgu in case nak kata berkongsi link tu dengan siapa-siapa saja. Kalau subjek perniagaan ni saya nak kongsi dengan satu Malaysia sebagai contoh. Ataupun unlisted ni maksudnya cikgu nak berkongsi dengan pelajar cikgu saja dengan menghantar link saja. So siapa-siapa saja yang ada link dia saja boleh akses. Sebab saya banyak saya berjumpa dengan kawan-kawan yang baru nak mula untuk StreamYard, banyak diorang pilih unlisted sebab diorang kata tak berani lagi nak berkongsi dengan rakan lain. So terpulang lah. Okay, kalau private ni maksudnya cikgu saja boleh tengok lah. Dan saya melihat bahawa StreamYard ini sebagai satu medium untuk cikgu menyimpan video pembelajaran cikgu secara sistematik. Kalau kita sebelum ni, jujur saya cakap, bila saya buat video, saya just simpan dalam pendrive, simpan dalam hard disk dan sebagainya. So benda tu memang tak kekal dan kalau virus masuk, so dia akan jadi problem. So saya melihat bahawa StreamYard ni merupakan satu kaedah yang sangat sistematik dalam penyimpanan video cikgu. So bila masa cikgu nak akses tanpa menggunakan laptop, masih boleh. Itu dia sangat interested lah. So kalau before ni kita macam guna Telegram, masuk dalam Telegram, benda tu macam tak kekal. Di sini, katakanlah cikgu dah 10-20 tahun cikgu tinggalkan kata YouTube contohlah, cikgu nak tengok balik video-video lama, masih boleh diakses selagi akaun cikgu aktif. Iaitu yang dia menarik je lah cikgu. Okay? Dan dia akan jadi satu simpanan sistematik. Cikgu ada satu akaun yang sistematik untuk menyimpan video-video pembelajaran. Itu yang sangat-sangat best kat sini lah. Okay, kata saya pergi ke public. Okay, so kita di sini kita ni lah. Kita orang kata nak buat satu kita panggil sebagai poster kepada pelajar kita kan. Saya rasa cikgu ramai sebab kita ni dalam era PDPR ni ramai dah tahu berkaitan dengan poster dalam YouTube kan. Contohnya kalau before, katakan seminggu sebelum YouTube tu nak berlangsung, so kita akan dapat satu kita panggil link dan berserta dengan poster lah. Maksudnya kita boleh tahu siapa penceramah kita dan sebagainya. Benda ni saya buat dengan pelajar saya sebab pelajar di January ni adalah kawasan yang agak orang kata kawasan kampung jugalah kan. Maksudnya pendedahan kepada teknologi ni agak kurang. So saya cuba untuk terapkan pelajar saya menggunakan StreamYard. So kita ada poster dan sebagainya dan kita akan live pada 2 minggu ataupun seminggu sebelum mengajar. So nampak peningkatan terhadap penglibatan pelajar tu. Saya tak berani kata sepenuhnya join. Nak kata lebih separuh, alhamdulillah. Tak, orang kata bila saya masuk kelas tu kalau 40 orang, 30 orang, 20 lebih tu diorang macam excited untuk join, untuk tunggu kita punya pembelajaran kita. Tu benda tu yang memberi impact kepada pelajar kita dan pembelajaran kita lah. Okay, so kalau katakan cikgu nak buat poster, okay, poster ni cikgu buat kat cikgu buat dekat PowerPoint pun dah okey lah. Tapi insyaAllah kot lepas-lepas ni saya akan kita akan ada satu kelas lah. Nanti insyaAllah saya akan follow up. Kita akan buat satu kelas untuk macam mana nak buat poster menggunakan Canva. Nanti kita akan advance lagi lah benda tu. Yang ni sekarang ni
mudah saja di sini saya gunakan ni saja. Saya gunakan PowerPoint saja. Okey, buat satu poster, letaklah nama cikgu ke dan sebagainya. Cikgu tekan apply. Okey, di sini kita tengoklah. Okey, katalah pembelajaran kita nak buat pada 26 hari bulan. Kita buatlah. Okey, kita dah ready dah ni. Dia macam saya sangat suka sebab kita dah boleh buat persiapan awal. Okey. So bila kelas kita? Okey, kelas kita pada pukul 10.30 katakan. Okay. Pagi. Okey. So cikgu dah boleh mula ni lah. Dah okey, dah ada dah semua maklumat. Create broadcast. Okay, cikgu dah create broadcast, dia akan terus pergi ke atas. Ya saya. Mungkin Cikgu Mani Menggala dan Cikgu Idham ada soalan kot? Tengok dia angkat tangan tu. Okey, boleh. Ya, Cikgu Assalamualaikum. Aizat. Cikgu Aizat, saya nak tanya. Adakah pendaftaran Assalamualaikum. Ya, saya. bolehkah kita guna akaun MOE kita untuk daftar email tu? Boleh, tak ada masalah. Okey, Cuma cikgu, dia tak ada satu kelebihan lah untuk kita. Apa dia, Dia cikgu? cuba lah. Kalau mungkin macam yang saya kata Canva tadi tu, bila cikgu daftar menggunakan MOE, dia akan ada satu advance pada cikgu lah. Maksudnya kita boleh guna lebih. Kalau ini boleh cikgu tapi dia masih sama dengan akaun lain lah. Tak ada masalah Okey, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, ada soalan lain? Ya, sama-sama. Assalamualaikum Cikgu Aizat. Assalamualaikum Assalamualaikum Cikgu Aizat. warahmatullahi cikgu. Saya Cikgu Idham daripada Ya, saya cikgu. Salam. Teruskan cikgu. Saya nak tanya Ya. soalan tadi yang berkenaan dengan YouTube Unlisted tadi kan. Okay, semasa Okey. kita buat YouTube Unlisted tu, jadi bila kita send kepada siapa-siapa, hanya orang itu sajalah yang boleh tengok. Tapi kalau dia Betul, boleh cikgu. download tak video kita? Orang yang tengok tu, dia walaupun dia unlisted, dia boleh download kan? Dia boleh download. Jadi dia boleh download, boleh Setakat ni simpan saya untuk tahu dia. boleh cikgu. Ya. Soalan saya yang tu saja lah. Betul. Terima kasih lah. Betul cikgu. Okey, Cikgu Aizat teruskan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey. Okey, so dia akan bawa cikgu terus pergi kepada sekejap cikgu Okay, nampak tak tadi? Dia akan terus bawa. Okay, ni yang tadi yang kita buat. Kita create 3-4 minit Tak PM. nampak Cikgu Aizat. Okay, Cikgu- ini Cikgu juga. Oh, sorry. Saya tak share. Maaf. Okey. Okay, terima kasih cikgu. Okay, maaf. Okay. Okey cikgu. Okey, dia akan bawa terus cikgu ke sini. Okey, cikgu tengok title sumber manusia yang tadi kita buat. Ini tadi 3-4 minit. Okey. Tarikh. Dia akan ada tarikh. Maksudnya penjadual kita untuk PDPR kita akan jadi lebih menarik, lebih tersusun. Macam itulah. Siap dia bagi jadual lagi. 26 Ogos nanti kita akan buat kelas pada 10.30. Okey, dah dapat ni semua. Okey, betul cikgu dah check. Okey, betul. 26 Ogos 10.30. Cikgu enter studio. Ni yang menarik lah ni. Enter studio. Okay. Dalam enter studio ni cikgu, di sinilah cikgu nak create apa sahaja yang ni lah. Okay. Yang cikgu nak, okay, contoh kat sini display nama. Ikutlah display name lah kat sini kan. Ikutlah cikgu nak buat macam mana sekalipun. Macam saya tag lah Muhammad Aizat bin Mat Nasir, guru perniagaan, ataupun cikgu ada nama cikgu sendiri kan. Nama yang selalu pelajar panggil cikgu, terpulang pada cikgu lah. Okay, cikgu dah type nama cikgu. Cikgu enter studio lah. Yang ni yang paling menarik lah. Ni pun saya macam interested nak orang kata masa first time nak orang kata nak explore bahagian ni yang saya sangat ni lah. Okay, sangat orang kata suka lah. Okay, so okay, nampak kosong kan, tak ada apa kan cikgu kan. Okay, so sekarang kita nak hidupkan studio kita lah cikgu. Okay, kita nak hidupkan studio kita. Okay, sebelum tu saya kenalkan dululah
Okay, cikgu nampak kat sini. Ada sedikit. Ada nama saya, kabur-kabur sini kan, macam ada tak ada kan. So just kita masukkan sahaja. Dia akan masuk di sini. Okay. So di sini dia ada nama cikgu terus yang cikgu daftarkan tadi. Okay, berserta dengan logo dan sebagainya lah. Okay. So di sini cikgu katakanlah nak masukkan ni kalau ada pasangan-pasangan yang cikgu nak masuk sekali nak join, tak ada masalah. Mungkin cikgu-cikgu lain nak join jadi sebagai kata jemputan dan sebagainya, tak ada masalah lah. Okay. Lepas tu katakan cikgu tak nak stop kamera pun boleh, nak on kamera pun tak apa, cikgu mute pun tak apa. Dia macam ni cikgu, Google Meet. Kalau cikgu biasa guna Google Meet tak ada masalah. Dia macam tu lah, lebih kurang lah. Okay. Lepas tu kita ada ni lah, kamera dan sebagainya. Ni kita boleh guna green screen. Hari ni saya tak guna green screen. So cikgu boleh set tak guna green screen lah. Kan? Dan sebagainya. Dia ada kamera, cikgu boleh set up. Biasanya kita akan guna yang sedia ada lah. Okay. So saya buka kamera. Okay cikgu. So dekat sini kita ada share. Okay, dia ada dua, video file dan share screen. Kalau video file, video yang sedia ada lah cikgu boleh kongsi. Okay, sekarang saya nak tekankan tekan share screen lah. Okay, nanti kita akan pergi. Okay, lepas tu cikgu boleh invite. Macam mana cikgu nak invite? Cikgu just copy dan paste sahaja di mana-mana WhatsApp group. Mungkin cikgu nak invite pelajar tu sebagai jemputan, kita mana-mana lah. Tapi kalau sini saya rasa dalam 3-4 orang saja yang boleh lah. Tapi kalau berbayar tu lebih daripada tu lah. Saja kita nak letak kan kawan-kawan kita ataupun anak-anak pelajar kita sekali berada di dalam video tersebut, tak ada masalah. Okay, just copy dan paste sajalah. Okay. Okay, sekarang saya nak ajar cikgu macam mana kita nak share screen. Mudah saja. Okay, katakan saya buka PowerPoint. Okay, sekejap saya buka PowerPoint saya dulu. Saya buka PowerPoint pembelajaran saya. Okey, cikgu buka PowerPoint cikgu. Okey, sekejap. Tengah loading. Tengah loading sekejap cikgu Dia bila buka banyak dia slow sikit ni. Sekejap saya buka PowerPoint dulu cikgu. Cikgu. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kan cikgu nak kongsi kan? Okay, mudah saja.
Okay, cikgu dah buka ni macam cikgu buat Google Meet. Cikgu share. Okay, share screen. Okay, pergi ke window. Okay, mana tadi cikgu punya? Sekejap. Okay, ni sumber manusia, saya share. Okay, dia akan ada lah. Okay. Sekejap dia hilang pula. Sekejap cikgu. Saya katakan ni. Okay. Sekejap cikgu masuk keluar sekejap cikgu. Share screen, window. Okay, pengurusan sumber manusia. Okay, cikgu klik saja mana. Okay. Dah hilang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, siap. Okay, file cikgu dah ada dari situ. Sumber manusia cikgu share. Okay, dah kata dah masuk. Maaf cikgu lambat Okay, dia terus masuk. Macam ni lah. So, sebelah ni ada PowerPoint cikgu. Dan sebelah ni, cikgu tengah mengajar. So, kita boleh lah kan nampak setup. So, satu je dia punya kata agak kelemahan dia lah. Dia lebih kurang bila cikgu cakap tu, dia lebih kurang 5 ke 3 minit. Okay, 5 ke 3 minit. 5 ke 3 saat dia akan lambat sedikit lah. Okay, so maksudnya dia akan loading sikit lambat lah. Tu sajalah dia punya orang kata perbezaan masa tu lah. Okay, 5 ke 6 second lebih kurang lah cikgu lah. Okay, so cikgu dah set up cikgu punya PowerPoint. Okay, so dah set up PowerPoint. Sekarang kita nak pergi ke sini pula. Okay, kita nak pergi ke. Okay, so cikgu boleh buat banner cikgu. Cikgu boleh buat banner. Okay, banner cikgu macam mana? Ni contoh yang kita dah buat lah kan. Yang Ustaz Solihin dia buat untuk sekolah dia lah. Okay, so create a banner. Okay, masukkan saja. Katakan bab 1. Katakan. Okay, pengenalan sumber manusia katakan sumber manusia. Okay, pengenalan sumber manusia. Cikgu scroll across. Okay. Add banner. Tekan show. Okay, dia akan ada lah. Cikgu punya ni maksudnya macam orang kata buat live. Asyik besarkan sikit cikgu. Kan? Jadi situ lah. So macam seorang seolah-olah macam live dekat berita lah kan. Macam tu lah. Okay. Okay. So itu peranan banner lah cikgu.
Okay, lepas tu kita pergi kepada brand lah. Okay, brand ni cikgu, kalau cikgu ni kami berbayar lah cikgu, kita boleh masukkan logo-logo yang sedia ada lah. Okay, ni masa ni kami boleh masukkan logo-logo yang sedia ada. Okay, lepas tu cikgu boleh, orang kata dia boleh nak buat ikut cikgu lah kan, nak pilih warna dan sebagainya lah. Okay, ni warna untuk cikgu punya, orang kata latar ataupun tema cikgu lah, cikgu nak pilih warna apa. Kata merah. So dia akan keluar lah kan. Ikut cikgu. Okay, yang dia punya ni lah, orang kata banner dia tadi ni. Okay. Lepas tu di sini, ini yang advance punya lah cikgu kita boleh orang kata buat pengiraan dan sebagainya. Okay. So kita boleh tengok balik background kita, kalau cikgu nak pasang background belakang tu. Okay, nanti saya buat balik. Okay, tak apa. Okay cikgu. Lepas tu di sini kita ada private chat lah. Masuk private chat ni, siapa sajalah, maksudnya kita boleh bagi arahan kepada siapa? Kepada kita punya apa tu, jemputan kita lah. So jemputan kita akan tengok private chat ni lah. Tapi kalau ya cikgu. Okay, kalau komen ni, maksudnya komen yang ada di dalam YouTube tu, okay, maksud kita boleh showkan komen tu lah. So komen tu dari siapa dan sebagainya kita boleh show dan kita boleh baca dan kita boleh nyatakan. So siapa-siapa boleh komen dan kita tekan saja. Kalau tak nak kita hide dia. Kalau nak kita show dia. Okay, ni sekarang saya tak boleh buat lah sebab kita kan ada satu YouTube dan bagi kepada ni lah kan. So kita just nak tahu macam mana nak ni lah kan, nak create broadcast ini saja. Okay. So di sini siapa-siapa saja boleh komen, just kita tekan. Biasanya di ruang komen ni cikgu, saya nak make sure budak saya hadir. Kadang-kadang budak kita ni dia tak jujur lah dalam kehadiran. Kalau kita bagi Google Form yang tak join pun akan isi. So macam mana saya buat? Saya akan showkan nama dia orang, saya akan tunjuk nama satu persatu. Ini ada. So di situ kehadiran kita akan jadi, orang kata betul lah kan, ketulinan tu adalah untuk kehadiran kita. Okay. Okay, dah settle semua ni cikgu. Cikgu dah masuk ke PowerPoint dan sebagainya. Okay, cikgu dah, orang kata dah set up dan sebagainya. Okay, lepas tu cikgu, okay, sebelum saya pergi, okay, di sini cikgu boleh saya kata apa tu, bagi pada pelajar link seminggu sebelum dan sebagainya kan. Okay, bagi pelajar link seminggu sebelum cikgu nak mengajar. So macam mana? Pergi ke view on YouTube. Okay. Okay, dia akan bawa cikgu kepada channel YouTube cikgu. Okay, just cikgu copy saja dan paste link ni kepada grup cikgu. So maksudnya pelajar pun boleh buat persiapan, kalau tak ada data pun boleh beli data dan sebagainya untuk untuk kelas kita lah. Okay. So just ni lambat sikit lah. Masalah internet saya rasa ni. Tak apa. Okay, cikgu boleh copy dan paste sahaja cikgu punya link kat sini. So tak ada masalah. Okay. Okay. Apa? Dia tak keluar tak apa. Janji cikgu dah dapat link lah dan copy dan paste kepada grup cikgu. Okay. Okay. Okay, katakanlah hari kejadian dah mula
Okey, adakah tadi kita set up katakan 26 hari bulan ataupun 25 hari. Okey, kita set up 26 hari bulan. Tapi cikgu kata 26 hari bulan ni cikgu ada hal. Mungkin cikgu nak postpone pada minggu lagi satu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Just inform kepada budak sama ada cikgu nak edit ataupun cikgu tak nak edit tarikh ni pun tak ada masalah. Kan? So mungkin cikgu kata saya nak edit lah. Mungkin saya nak setting balik untuk tarikh ni, mungkin saya nak ubah kepada 28 hari bulan katakan. Okey, mudah saja. Okay, kalau cikgu nak, sekejap cikgu Okey, cikgu pergi kepada StreamYard tadi. Ni saya buka yang barulah, tab yang barulah. Okey. Cikgu nak ubah tarikh, kata macam 20, mungkin ada hal lah sebagai cucuk resin ke apa kan. Okay, cikgu pergi ke sekejap cikgu cikgu pergi ke StreamYard. Sekejap cikgu tengah loading. Sambil tu mungkin ada soalan kot. Cikgu Mani Megala ada soalan rasanya. Boleh? Okay, boleh cikgu silakan. Saya dah tanya soalan tadi cikgu, saya dapat dah jawapan. Oh ya kan, sebab Okey. tengok tangan masih So, kat diangkat. sini? Okey, thank you. Ya, boleh. Oh, depan. Okey, katakan cikgu nak ubah tarikh. Katakan 26 ni cikgu ada program ke sebagainya lah. Cikgu mudah saja. Cikgu pergi pada titik 3 ni. Cikgu pergi ke butang edit. Mudah saja. Cikgu edit lah sini tarikh bila cikgu nak live. Katakan 30, 31 kan merdeka kan. Kita buat 30. Lepas tu, okey. Tarikh okey memang still 10.30 sebagainya. Save. Change. Maksudnya cikgu dah kata ubahlah kan tarikh tersebut. Settle, tak ada masalah. Okay? Share sekali lagi yang bagi baru masuk. Dan saya share juga sekali lagi sementara Cikgu Aizat masuk, saya share berkaitan dengan program kita yang seterusnya nanti iaitu okey. Untuk makluman semua, sementara tunggu Cik Aizat masuk, saya ulang sekali lagi bagi yang baru masuk, kita di PPDC ada satu program berkaitan dengan pengkongsian amalan baik dalam PDPR oleh Academy Support Team STP PPDC, iaitu kita namakan sebagai SHAPAS lah, Sharing Best Practices at SIG. Jadi untuk siri pertama akan yang sekarang berlangsung ni adalah akan disampaikan oleh Cikgu Aizat daripada Sekolah Menengah Agama Isyadiah, iaitu berkaitan dengan penggunaan StreamYard dalam PDPR. Kemudian akan diikuti oleh Cikgu Siva, Cikgu Nasa dan Cikgu Amar. Okey. Sekejap ya. Okey, ni Cikgu Aizat punya hari ni 23 hari bulan berkaitan penggunaan StreamYard dan PDPR. Kemudian pada hari Rabu nanti 25 hari bulan 8. 25 hari bulan 8 hari Rabu kita ada daripada Cikgu Siva Subramaniam SKC berkaitan dengan penggunaan pen tablet dan My Viewboard dalam PDPR. Ini menarik juga. Macam mana kita nak gunakan pen tablet sebab selalunya dalam PDPR ni kita nak tunjuk bagaimana sesuatu contoh macam dalam matematik, suatu jalan pengiraan. Jadi kita menggunakan pen tablet, My Viewboard ni kita berguna.
Jadi nanti pada 25 hari bulan Rabu nanti kita akan bersama dengan Cikgu Siva lah daripada SKSIG, kemudian diikuti dengan Cikgu Nasser daripada SKSIG dalam akan berkongsi berkaitan dengan teknik penghasilan video PDPR yang menarik dan berkesan. Okey, pada 30 bulan 8 hari Senin. Okey, penghasilan video ni dengan menggunakan Filmora. Okey. Dan yang keempat, pada 1/9 hari Rabu kita ada siri yang keempat berkaitan dengan penggunaan PowerPoint sebagai base game based learning dalam PDPR. Okey, yang mana akan dikongsikan oleh Cikgu Muhammad Ammar bin Rahim daripada Sekolah Menengah Agama SIG. Selepas siri yang keempat ni kita ada lagi beberapa siri yang menarik juga berkaitan dengan macam mana kelas game dan sebagainya, dan lanjutan juga daripada Cikgu Siva dan lanjutan lagi daripada Cikgu Aizat dan rakan-rakan yang lain. Nanti kita akan buat hebahan. Okey. Okey, Cikgu Zat, teruskan. Saya buka soalan lah, mana-mana yang nak soalan. Ya. Saya buka soalan cikgu, mana-mana yang tanya soalan berkaitan dengan StreamYard. Yang ni pengenalan juga Aizat. Nanti kita akan ada siri siri lain. Kita advance lagi lah. Betul. Macam mana kita, saya fikirkan kita nak buat, tadi saya ada cerita berkaitan dengan poster kan. Macam ni kita nak buat satu poster yang menarik menggunakan Canva dan kita link terus kepada YouTube kita. So maksudnya bila budak tengok poster kita menarik, dia lebih seronok. Dan kita sekarang ni objektif kita mudah saja untuk PDPR, kita macam mana nak tarik budak je. Sekarang saya faham. Ramai yang mengeluh yang kata budak 1-2, ada yang kawan saya tu langsung tak ada masuk. Dengan macam rasa kecewa lah. So kita ada alternatif. Okey, Cikgu Haryani. Okey, ada berapa soalan cikgu? Ya, Cikgu Haryani. Okey, setakat itu sajalah perkongsian saya hari ni. Maksudnya kita boleh live dan kita boleh tengok kita punya koleksi video kita lah, cikgu. Okey, ada berapa soalan cikgu? Ada soalan lagi? Mungkin Cikgu Aizat sepintas lalu buat rumusan, mungkin tunjuk. Okey, so secara kesimpulannya, okey. Sebab ada kawan-kawan kita yang bermusuh ramai juga ni, mungkin sepintas lalu rumusan lah daripada awal tadi kan. Macam mana nak Boleh. tu kan. Mungkin. Boleh. Okey, so secara keseluruhannya kalau kita tengok tadi untuk kita daftar saja, mudah saja kan. Kita masuk saja kata StreamYard tu, kita daftar dengan percuma. Okey. So bila cikgu dah daftar apa semua, just dia boleh linkkan terus kepada akaun YouTube cikgu. Bila dah link pada akaun YouTube cikgu, maksudnya cikgu dah ada satu ni lah. Ada soalan lagi, sekejap. Soalan dia, cikgu. Okey, daripada Cikgu Nuraini. Okey. Kita boleh upload kat YouTube ke walaupun guna link StreamYard yang free ni? Boleh. Dia akan terus Cikgu Nuraini terus kepada YouTube cikgu. Terus automatic. Okey, Cikgu Hamzah, apa beza StreamYard dengan OBS? OBS ni cikgu, dia ada satu kita panggil software dia sendiri lah cikgu. Kita kena download dan sebagainya. Dia lebih kurang sama je lah. Tapi dia advance lagi lah OBS ni. Tapi StreamYard ni dia menggunakan apa tu laman web lah yang disediakan. Cikgu Okey, nak mohon share link untuk daftar. Okey, nak mohon share link. Okey. So, cikgu boleh? Cikgu Yusof, Cikgu Mani Magala. Boleh? Apa soalan cikgu? Okay, kalau cikgu ni, cikgu nak tanya, maksudnya cikgu tengah buat kan untuk next time ni. Jadi cikgu boleh pergi ni lah, saya tinggalkan nombor telefon saya kat ruang komen lah. Cikgu just boleh call dan sebagainya lah, tak ada masalah. Saya okey saja untuk jawab call cikgu.
Cikgu Yusof Aziz, boleh ajukan soalan? Cikgu Yusof Aziz. Masih Cikgu Aizat bagi nombor telefon tu, mungkin nanti rakan-rakan guru kita boleh call. Boleh. Cikgu Aizat pun antara cikgu digital yang hebat di Kedah lah. Yang terbaru apa menang Cikgu Aizat bangun ni? Guru juara digital. Peringkat kebangsaan. Cikgu juara digital. Top. Alhamdulillah. Okay. Antara Google Meet, StreamYard, mana yang sedikit guna data? Oh, okey. Okey, Google Meet dan StreamYard. Okey, biasanya kalau kita tengok kalau StreamYard ni dia melibatkan banyak, orang kata banyak bahagian-bahagian dia kan, cikgu kena set up ni dan sebagainya, melibatkan YouTube. Okey, yang ni saya tak boleh nak kata, saya pun nak pergi spesifik ni pun tak berani nak cakap cikgu. Okey. Tapi satu je, yang bagian data ni saya tak berapa nak ni. InsyaAllah saya akan follow up balik Cikgu Yusof Aziz. Tapi satu je saya nak cakap, dia StreamYard dengan Google Meet ni, biasanya Google Meet ni dia lebih, orang kata sesuai untuk kita meeting tu je tau. Ini pendapat saya lah cikgu jangan marah pula lah. Ini pendapat saya sebab bila kita buat Google Meet, in case kita tak record, sama ada kita record atau tidak. Okay, kalau record tu okey lah, dia akan hantar link untuk kita download. Bila kita bagi balik pada pelajar, yang pernah saya buat, pelajar memang tak akan tengok balik video kita tu. Tapi bila kita buat StreamYard dan benda tu secara formal daripada YouTube, dan setiap kita ada poster dan kita ada PowerPoint dan sebagainya, so benda tu lebih menarik pelajar dan pelajar akan follow up balik video yang kita hasilkan lah. Itu dia punya perbezaan je lah. Dan saya banyak galakkan kalau guru kata antara Google Meet dengan StreamYard, saya cadangkan StreamYard lagi best lah sebab dia akan simpan terus video kita secara sistematik. Tu yang saya sangat-sangat sukalah menggunakan StreamYard. Okay, cikgu. Okay, so kalau kita tengok kat sini pun, okay, sama-sama Cikgu Yusof Aziz. Okay. Kalau kita tengok kat sini, penggunaan StreamYard ni dia sangat, orang kata berkesan lah kan, impak besar kepada kita punya pendidikan kita lah. Pada pedagogi kita secara atas talian, dan dia mudah cikgu, dia bukan benda yang sukar untuk kita tengok lah. Kan, sukar untuk kita dalami dan sebagainya lah. Okey cikgu, ada berapa soalan lagi? Daripada Cikgu Junaidah. Ya saya. Cikgu Junaidah. Wahidah. Murid kena install dulu kan StreamYard? Murid tak perlu install langsung. Dia StreamYard ni tengok bukan, link saja. Betul. StreamYard ni cikgu, dia tengok link sajalah, maksudnya kita copy dan paste saja kita punya video YouTube kepada pelajar. So pelajar langsung tak buat apa pun. Just dia klik link tersebut dan terus tengok YouTube yang kita hasilkan lah. Okay. Okay, Cikgu Aizat, mungkin ada rumusan terakhir ataupun kata-kata Okay, so terakhir. tak ada apa-apa soalan, saya buat rumusan lah. Okay. So rumusan keseluruhannya, StreamYard ni impak dia sangat besar. Sebab dia hikmah jugalah cikgu kita PDPR ni, cikgu jangan stres, tu je saya nak cakap. Sebab saya pun kadang-kadang fikir kita stres juga sebab saya ni jaga pelajar SPM. So mungkin cikgu-cikgu yang menjaga orang kata kelas peperiksaan pun dia memang dia punya stres tu mungkin melampau juga kan. Tapi kita macam ambil the side positive is tak semua yang katakan PDPR tak berlaku, kita tak explore benda-benda macam ni. Itu yang jujur saya cakap lah. Tapi bila ada PDPR, kita cuba. Sebab apa? Ini ada tanggungjawab dan amanah kita dan akhirnya kita boleh buat dan kita rasa seronok. Dan saya rasa lah lepas PDPR ni katakan kita bersekolah seperti biasa dan ramai cikgu-cikgu kita yang still go through untuk buat StreamYard dan sedia untuk berkongsi. Okey, itu saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Aizat atas perkongsian berkaitan dengan StreamYard dan insyaAllah macam Cikgu Aizat maklum tadi,
Untuk siri-siri yang seterusnya akan ada lagi perkongsian berkaitan dengan StreamYard ni lah. Jadi untuk hari ini lebih kepada pengenalan awal lah. Kalau kita nak berkongsi yang lebih detail agak berat, jadi seloknya macam Cikgu Aizat maklum tadi, dia tunjuk dulu pengenalan berkaitan dengan StreamYard. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya hebahkan sekali lagi, saya wara-warakan sekali lagi berkaitan dengan untuk siri-siri yang seterusnya. Kalau tak ada apa, mungkin ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan terakhir? Kalau tak ada, saya rasa setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan atas sokongan untuk menyertai perkongsian ini. Daripada daerah SIG sendiri dan juga daerah-daerah lain, sebab ramai tu daripada daerah-daerah lain, kawan-kawan kita daripada daerah lain. Okey, itu saja daripada saya, USTP PPD SIG. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.